الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب يسر ولا تعسر Rabbi tammin bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat paling agung, nikmat iman dan Islam, diberikan nikmat umur sehingga kita diberikan kesempatan untuk terus berada di kemuliaan dan keberkatan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan ruang di bulan Ramadan sampai ke penghujungnya dan dapat memperoleh di antara nilai kemuliaan Ramadan itu dengan Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita tempuh, segala dosa kita diampun Allah, segala doa kita dimustajab Allah, dan segala amalan-amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi kita hari ni masuk hari yang ke-5, ke-6, ke-7, 6. Lupa dah hari. Tak latih kan puasa ni, pantai membuta hari pun lupa. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, alhamdulillah kita bukan setakat diberikan mudah-mudahan yang disebut sebagai taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Inna Allah ta'ala idza arada bi'abdihi khairan ista'malahu." Qalu, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Qala sallallahu alaihi wasallam ay yuwaffiqahu bi'amalin salihin qabla al-maut. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Taala berkehendak kebaikan bagi seseorang, ista'malahu, dia akan suruh beramal. Jadi sahabat pun kurang faham, nakkan kebaikan suruh beramal, bukan Allah Ta'ala memang suruh kita beramal kan? Tu tak payah sebut pun boleh tahu dah. Tapi ni macam special pula. Allah Ta'ala macam mengkhususkan sesuatu, Nabi SAW macam mengkhususkan sesuatu di situ. Jadi sahabat pun bertanya, apa yang dimaksudkan dengan Allah suruh beramal tu? Maka jawab Nabi SAW yang katakan Allah kalau berkehendak kebaikan yang banyak bagi seseorang, Allah suruh beramal, bermakna Allah memberikan, mengurniakan taufik kepadanya untuk beramal salih sebelum mati. Kerana sebelum mati, di antara tempoh dia mati dengan yang sebelum itu tak kisah, walaupun sehari, walaupun tak sampai sehari, tapi diisi dengan ketaatan secara bersungguh. Itu tanda Allah nak kebaikan yang banyak bagi dia. Apa maksud kebaikan yang banyak? Tak banyak pun kalau sehari, tak banyak pun kalau tak sampai sehari. Maksud dia kebaikan yang hebat itu adalah kebaikan selepas hidup dunia. Itu kebaikan yang luar biasa hebat. Kalau dalam kubur saja, orang mukmin berada dalam kubur, itu dijadikan apa? Raudhatan min riyadil jannah. Satu taman daripada taman-taman syurga bagi dia. Sehingga ada satu hadis, saya yakin tuan-tuan biasa dengar, dan saya pun sebut beberapa kali dalam kuliah subuh kita di sini. Apa maksudnya? Dah tuan-tu dah lupa kan? Yang kuliah pun lolap. Jadi Nabi SAW khabar apa? Nabi khabar
innal janazata idza wudi'at, apabila satu jenazah itu diletakkan di atas pembaringannya, mana bahasa kita keranda lah kan. Yang kotak sampai sogi itulah keranda nama kan. Kau tak tahu lah keranda macam Cina kan. Kalau Melayu lain pula keranda kan. Dah letak dalam tu, diangkat diletakkan di atas bahu-bahu manusia. Mana kita lah orang lelaki lah biasa kan pikul keranda. Kalau dulu-dulu daripada masjid tempat solat jenazah nak bawa ke kubur tu jalan kaki. Saya ingat dia masa saya kecil. Kalau saya kecil, tuan-tuan haji lagi lah kan. Mana remaja dah kan. Lagi nampak mana tu jalan kaki. Pasal apa ada hadis bab tu. Bukan makna tak boleh dengan kenderaan kan. Sekarang kena kenderaan lah. Sebab nak pergi ke tanah kubur, kena lalu highway, kena lalu apa. Kalau jalan kaki, bawa keranda dengan yang bawa keranda tu besok masuk dalam keranda pula kan. Nak kena jalan raya kan. Jadi Nabi SAW khabar dah dipikul saja. Nabi khabar, in kana mu'minan, kalaulah sekiranya yang duduk dalam keranda tu orang mukmin, tak kisahlah lelaki perempuan kau, dia akan menyebut, dia akan berkata apa dia? Asri'u, kata dia, tolong copek bawa ke kubur, tolong copek. Sebab itu sunat hukum dia, orang yang mikul buat keranda jenazah pergi ke kubur ni, kalau dulu-dulu lah, mempercepatkan langkahnya. Bukan berlari tak, langkah berjalan tu cepet, lari tu kata ulama makruh. Sebab apa? Bergoncang di dalam tu. Kita kalau duduk dalam kereta bergoncang, bercakap pun bunyi macam tu kan. Ni bukanlah jenazah tu berburak, tidak. Tapi tak elok kan. Jadi jalan laju tapi bukan berlari. Kenapa? Kerana jenazah tu nak supaya dia disegerakan masuk ke kubur, kerana dia dah yakin dah. Bahkan diberitahu, ada riwayat atau malaikat beritahu dia, apa nama? Kubur dia akan jadi taman syurga. Seronok diluaskan seluas mata memandang kan. Sebab itu dalam Quran pun sebut wala taquluna macam ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu kata orang mati dalam jalan agama mati, tapi dia hidup. Dalam riwayat lain ni para nabi lah, innal anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Lagi hebat, para nabi itu hidup dalam kuburnya, bahkan semayang. Semayang bukan suatu beban hukum macam kita, tapi semayang dalam kubur sebagai satu bentuk bernikmat-nikmat di dalamnya. Sebab atas dunia ni saja semayang itu merupakan satu nikmat bagi orang-orang beriman. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Allah menjadikan ketenangan hidupku dalam salat, terutama ketika sujud. Sebab tu Nabi kalau sujud lama sujud sebab suatu yang menyedapkan, menyeronokkan, menenangkan, tentu kita akan buat benda tu lama-lama kan. Benda seronok mesti kita nak lama-lama dengan benda tu. Nabi kalau sujud kan lama-lama. Begitu juga kalau kita mengikuti kisah orang-orang salafus salih dulu-dulu daripada para sahabat radhiyallahu anhum sampailah kepada ulama-ulama yang terkemudian. Banyak cerita-cerita, terutama secara khusus di bulan Ramadan. Semayangnya lama. Imam Thabit Al-Bunani rahimahullah, tabi'in, salah seorang daripada ulama tabi'in, tu kalau semayang 2 rakaat setiap malam, 2 rakaat, tapi khatam Quran 30 juzuk dalam rakaat tu kan. Kita kalau tarawih ni, cuba kita baca sejuzuk satu rakaat ataupun 2 rakaat lah satu juzuk. Memang kosong masjid ni kan, tak ada orang datang dah. Buatlah sadap macam mana pun imam baca kan, mau dia dah. Saya pernah dulu masa belajar di Mesir, ada satu masjid, nama dia Masjid Amru bin Al-As. Masjid Amru, nama Masjid Amru, tapi dalam tu ada satu makam kubur. Kubur tu adalah anak Sayyidina Amru, Abdullah nama, Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Jadi masjid itu sangat popular pada bulan Ramadan, terutama 10 malam yang terakhir. Pasal apa? Imam yang mengimamkan salat tarawih adalah Imam Syekh Muhammad Jibril. Bukan yang beri wahyu tu, tak. Itu kalau datang innalillah kita. Jadi Syekh Muhammad Jibril ni sadap baca memang sadap. Dia biasa datang Malaysia. Kendian-kendian ni dia memang tak datang, tak tahulah pasal apa kan.
kok dia sibuk ke negara lain. Sebab dia tiap tahun 20 malam pertama tu meratus cowok dunia dia pergi. Kan? Jemputan undangan jadi imam. Kan? Bahkan dia biasa jadi imam dalam kapal terbang. Makmum belakang mai. Kan? Cuma imamnya dia tu dekat business class lah. Makmumnya banyak dekat ekonomi kelas. Kan? Tapi tak apa. Amin kat lah. Jadi dia ni jadi imam. Saya ingat lagi. Malam 27 khatam. Kita malam lain tak ikut. Mak kita tahu dia lama kan. Kita ambil malam 27. Nak berkat, nak apa. Samping ada pendapat yang mengatakan dah menetapkan malam 27 Lailatul Qadar. Kita pun ramai yang pelajar Malaysia habis situ lah. Dalam masjid tu besar. Katanya boleh isi dalam 10,000 orang. Kalau padat-padat pun 30,000 orang. Tapi besoknya malam 27 ni, kalau malam yang saya pergi tu, besok tu keluar surat khabar 100,000 orang. Dia melempah sampai hampir 1 kilometer rasa kan. Keluar daripada masjid tu. Nak cerita dia punya khatam tu, kalau rakaat yang terakhir witir tu, itu yang dia nak baca doa kunut tu kan. Sekali dengan bacaan surah Fatihah surah dia satu rakaat ya. Fatihah surah masuk dengan doa kunut lebih kurang sejam. Tuan-tuan bayangkan, kurang sejam. Saya rasa lebih kan. Jadi Arab sebelah saya ni terduduk tu. Bila nampak dia terduduk, saya pun rasa dan pun nak duduk juga. Kan? Terduduk lama. Orang muda tu. Jadi Arab pun terduduk. Kita kalau panggil Arab tu sini, buat macam tu, tak panggil dah dia tu. Kan? Walaupun sodak baca, sebab kita tak biasa. Kan? Cuma satu benda lah tuan-tuan kan, ini Allah bagi kelebihan lah. Syekh Muhammad Jibril ni, pernah jadi imam di masjid Bukhari, dekat Al-Usta. Pernah pergi tak? Ada orang tidak koreh. Masjid Bukhari ni dia tinggi, tangga tu tinggi. Naik. Kan? Itu fikir pula yang jadi imam Syekh Muhammad Jibril. Kalau orang biasa-biasa tu, tamu yang dah berumur, memang tak boleh dah. Kan? Sebab orang-orang yang biasa jadi makmum dia ni tahu baca dia panjang. Malam tu pula memang malam khatam 27 rasa Saya pun boleh lah. Ada satu orang tua, popular orang tua tu. Kan? Umur dia masa tu lebih 80 tahun dah. 83 ke 84, 83 macam tu lah. Nama dia Tun Mahathir Mohamad. Nama. Tak satu benda yang saya kagum lah. Dia boleh naik tangga tu. Kan? Tak ada siapa tolong. 80 lebih. Tangga punya tinggi. Berapa pula anak tangga? Saya rasa kalau tuan-tuan tangga Masjid Sending ni pun dah hongeh dah. Kan? Berapa mata tangga kan? Goyeh dah lutut. Dia tinggi tu. Kan? Seorang orang macam tu besok dah papah ataupun kita tolong pegang tangan. Dia tak. Tambah pula malam tu semayang lebih kurang 40 minit. Lebih 40 minit. Masuk dengan bacaan surah. Masuk dengan witir untuk satu rakaat. Lebih kurang 40 minit. Lama tu. Tak ada pakai kerusi, tak ada apa, tak ada. Langsung. Ni tak tahulah, kelebihan Allah Ta'ala berilah kat dia kan. Memang sihat dia. Kita ni rasa goyeh betul. Dia tak steady je dia. Kan? Ataupun fikir apa lah ditolan dia. Kan? Kuat dia. Nak yang pergi tanya. Kotolan apa? Kan? Makan apa? Kita pun boleh ikut kan. Tapi bodyguard ramai. Tak boleh lah. Apa nama? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu orang yang diberikan kebaikan banyak, diberikan taufik oleh Allah Ta'ala beramal dengan amal salih sebelum dia dijemput di Allah Ta'ala. Tak kisahlah berapa lama tempoh di antara mati sebelum dia tu mati itu dengan amalan. Dan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, masuk saja malam pertama daripada bulan Ramadan akan ada satu seruan, wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil,
Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mencari-cari kebaikan, inilah masa terimalah Ramadan ini sebaik ni mudah-mudahan kita yang ni. Ya, kita tahu ilmu kita tak banyak mana. Kalau nak banding dosa dengan pahala, jauh dosa mendahului pahala. Kalau nak ngabarkan kita baik buruk, banyak buruk daripada baik Kalau kita kira-kira dan rasa banyak baik pula tahun ni berbanding dengan buruk, itu koyok tak tentu arah nama. Tak boleh. Jadi Nabi SAW khabar bulan Ramadan ada seruan daripada malam pertama. Orang baik-baik, orang yang mencari kebaikan. Bukan mana baik lagi pun, kan? Macam kita lah. Tapi nak cari kebaikan. Oleh kerana kita sadar banyak dosa pada pahala, banyak buruk pada baik, banyak tak semoga daripada sendiri, maka kita ni lah orang yang dimaksudkan mudah-mudahan. Bukan baik lagi, tapi sentiasa nak cari baik. Jadi Nabi khabar inilah masa aqbil. Masa aqbil ni terimalah Ramadan ini sebagai satu pemberian luar biasa kepada orang yang nak jadi baik, nak cari jalan jadi baik, nak mencari-cari kebaikan. Ni masa paling tepat. Dan dah bagi kau panjang umur sampai Ramadan, sehat pun okey, joki pun tak putih-putih, tak ada benda. Kan kita sebahagian saya rasa dalam ni banyak yang dah pencen kan. Tu tak ada benda banyak fikir. Tapi tak juga. Orang manusia ni pun pernah berhenti fikir kan. Kalau yang jenis bekerja, cara bekerja sama kepala bulan Ramadan macam-macam. Jenis pencen. Lah fikir. Ada satu hadis saya pernah baca, itu satu riwayat. Sifat orang mukmin bila masuk saja Ramadan, benda-benda elok sebut kan. Benda-benda elok maksudnya. Kalau katakan apa, ada benda-benda yang tak elok depan mata pun bagi dia elok. Pasal apa? Sebab Nabi SAW sebut, kata inilah masa kata dia. Syahrul Ramadan, syahrul sabri, wal sabru sawabuhul jannah. Nabi kata, hadis itu memang cerita bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan sabar. Dan sabar ganjarannya syurga. Memang eloklah bulan Ramadan ini. Allah bagi macam-macam benda ujian, macam-macam benda halangan, musibah, supaya menuntut sabar. Sabar tu jadi sebab kita ni tinggi bulan Ramadan. Sebab Nabi khabar, syahrul Ramadan, syahrul sabri, torang-torang. Bulan Ramadan, bulan sabar. Bukan makna kita sabar tertonggok tentu pasal ni, tak. Sabar ni perlu ada ujian, baru nama ada sabar. Ujian biasa benda-benda yang kita tak berapa nak berkenan lah. Jadi memang elok. Jadi dia sentiasa fikir positif. Benda-benda yang tak kono ni, tak kono yang tu, tak kono ni, mayo ni. Ni bulan Ramadan memang patut macam ni. Macam itulah seolah-olah, bukan minta tidak, tapi tahu hakikat Ramadan tu macam mana. Sebab Nabi khabar, Ramadan bulan sabar. Sabar ganjarannya syurga. Datang depan kita satu yang menuntut kita sabar, yang memang dia lah patut bulan Ramadan. Kan? Sebaliknya, sifat dan sikap orang munafik, masuknya Ramadan benda-benda yang tak elok dalam kepala. Ramadan jam tak tentu pasal tu mampu nah. Dia benda tu dia fikir. Memang tak salah fikir jam ni, memang somak kepala siapa yang tak somak dengan jam ni. Tapi tak ada benda yang ni, tu dia fikir. Ada lagi apa? Ini kang apa nama? Dari hari ni dan bulan ni, ya Allah, panih badonting dia. Panih badonting dia. Kan? Kau keluarkan, ya Allah, punyalah lapar. Dia fikir tu. Lapar, hawi panih badonting orang meramun ni kang bising yang tua, bising yang na. Hari Sabtu Ahad pun tak boleh nak rehat. Dia fikir tu aja. Itu sikap dan sifat munafik, kata Nabi SAW, yang bila Ramadan tak ada benda yang positif dalam kepala. Yang tak elok aja. Ni kita jauhkan. Kan? Fikirkan sampai yang tak elok, dia fikir satu sudut tadi. Bulan sabar. Hari fikir yang tu. Kan? Saya semalam jumpa satu orang. Kan? Satu orang berburak-burak dengan dia. Dia ni asal dia India. Masuk Islam. Bila masuk Islam, anak seorang masa tu masuk Islam dengan anak masuk Islam dengan bini Bini pun convert enggak? India. Satu family masuk Islam. Jadi dia tanya saya, Ustaz, belah burak-burak tu kena tu. Ustaz, macam mana nak buat? Bulan puasa ni saya betul lapar betul. Saya kata, siapa pula kau bulan puasa ni konyang?
Memang bulan puasa lapar. Bulan puasa ni haus, kan? Itu benda dia sebut Lotih betul ustaz. Dayu buat kerja dah. Kono pula panih-panih apa semua kan. Macam mana nak buat dah? Saya tengok ustaz togap yo dah. Kan? Dia tak tahu kita makan sahur 2 pinggan hontak. Mana tak togak kan? Soga kan. Bertambuh-tambuh nasi orang rumah buat pula sodap. Saya selera saya sahur lebih tajam lagi daripada buka. Buka tak apa nak, saya tak makan nasi pun tak apa. Kalau makan lebih-lebih kan kau jadi imam dah hongeh tu hongeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengar pula dalam mikrofon tu. Itu yang malih tu. Kau makan berbanyak majlis macam tu. Tadi makan banyak ni hongeh tu. Dengar tak hongeh tu? Tuan-tuan bukan tahu hongeh tu kan. Jadi dia kata latih. Macam mana nak buat? Nampak ustaz togap ni apa? Ustaz buat apa ni? Orang suruh, dia kata orang suruh makan kurma. Saya makan kurma. Macam tu ya lemah latih kan. Orang suruh makan minum air berbanyak. Saya minum. Tak lagi lemah dah. Sudah yang saya kuih, saya siap rokok. Sudah. 3 batang pam. Kuih dia. Tahu tak tidak. Macam membongaknya. Tapi hanya orang yang siap rokok lah tahu. Kan? Dia kata, kuih siap rokok. Lepas tu kita punya otak ni copek bergerak berjalan. Macam tu. Kalau macam tu orang hafal Quran semua berasap semua. Kan? Dia copek ingat. Jadi cina ngobangan apa? Dia ni tuan-tuan orang mu'allaf. Mu'allaf ni kita kata masuk Islam lah. Orang Islam lama pun boleh katakan mu'allaf juga. Dia ni masuk Islam bawa dengan anak anak itu dia sekarang dah 6 orang anak semua anak tahfiz. Yang anak nombor 1 tu 30 tahun tu dia kata memang ingat banyak dia ni kan. Ni kata taufik ni kan. Ini sakobat. Bukan semestinya orang banyak ilmu diberikan taufik oleh Allah Taala, tak semesti. Tapi kebanyakan orang banyak berilmu, beramal dengan ilmu dapatlah bahagian dia. Tapi tak semesti. Kan? Ada tak orang sehebat Bal'am Ba'ura zaman Nabi Allah Musa AS? Tak. Orang paling banyak ilmu, kata Imam Hasan Basri rahimahullah, hebatnya ilmu Bal'am Ba'ura, tengok ke atas boleh sampai ke aras dia. Bukan aras. Aras lah. Satu riwayat. Kan? Hebat tak hebat ilmu. Tapi penghujungnya mati kafir. Wal'iyadzubillah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak benda untuk kita rebut bulan Ramadan. Saya pun tak berani nak cakap ni kadang-kadang benda macam ni. Banyak dia rebutlah kita bantai membuta. Tu yang paling takut tu. Kan? Kita suruh rebut, orang lain pun yang dengar cerita kita semangat datang masjid, semangat baca Quran. Kita tak ada. Kan? Takutnya tu. Tapi mudah-mudahan pengongsian kita ni ibarat macam ni lah. Kita baling bola ke dinding, biar dinding bola tu melantun balik kat kita. Minta-minta yang tu lah. Kan? Kalau kau pandai tangkap, dapat lah. Tapi kalau tak pandai tangkap, kono muka kau berdama. Berdama tu tak berdama. Orang ni 9 ni, bola gantau ya faham berdama ni. Kalau kau baik bola tu kat dinding, dia akan melantun balik. Kalau kau ada ilmu, kau boleh tangkap dia. Tangkap dia tu eloklah, cantiklah, boleh baling lagi kan. Dapat tangkap lagi, boleh baling lagi. Tapi kalau kau baling, kau tak pandai tangkap ataupun tak ada usaha tak tangkap, kau nak muka kau balik, apa jadi? Cedera tu yang tak nak kan. Jadi Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ramai orang tak menghayati daripada anjuran dan perintah daripada hadis. Sungguh pun perintah ni bukan sesuatu yang wajib, sunat aja, sunat dan sunnah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bersahurlah kerana sungguh pada bersahur itu ada barakah. Bersahur ni yang terbaik di penghujung malam. Sepertiga malam terakhir tu, lepas qiyam kau tahajud kau baca Quran kau apa kau, ujung itu mungkin dalam setengah jam tengok gaya kita makan dan apa kita makan lah. Kalau makan ni sikit tu kadang-kadang lebih kurang 15 minit cukup. Makan ni pun 5 minit ya.
Tapi kalau jonih-jonih makan dengan lauk-lauk macam-macam jonih, dengan ikan dengan buah kita pun tengok dia makan macam ada 3 ekor saka dia makan Yang jonih-jonih itu tak cukup setengah jam kadang-kadang. Kan? Jadi Nabi SAW kata bersahurlah, kerana bersahur itu ada barakah. Barakah ada kat mana? Baik. Di antara lain yang disenaraikan beberapa bentuk nilai keberkatan daripada sahur oleh para ulama rahimahumullahu taala. Yang pertama dah tentulah sahur ini keberkatannya duduk pada itu adalah perbuatan sunnah. Setiap perbuatan sunnah itu pasti ada keberkatannya. Kan? Nabi tak pernah tinggalkan sahur. Barakah dia dekat situ. Di samping Nabi SAW menyebut bersahur itu membezakan di antara puasa orang-orang Islam dengan puasa ahli kitab Yahudi. Maka Nabi kata bezakan puasa kamu dengan puasa orang-orang ahli kitab Yahudi dengan sahur. Maka bersahurlah, jangan tinggal sahur. Nabi kata macam tu. Jadi kita tak nampak satu benda yang paling besar amalan sunnah. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, keberkatan daripada sahur. Sahur ni dianggap belah siang lah. Kan? Di sahur itu membantu bagaimana orang-orang melaksanakan dan menambah ketaatan di siang hari. Seperti mana keberkatan daripada qiyam. Qiyam kan kita tarawih. Lepas isyak, tarawih terus dengan witir. Itu membantu kita untuk boleh macam mana kita mengisi malam-malam kita dengan tahajud, qiyam. Kan? Malam, separuh malam terakhir, pek setengah. Itu bukan semua orang dipilih oleh Allah Ta'ala boleh bangkit, isi malam itu dengan ibadah. Bukan semua orang. Bukan. Tapi itulah nilai barakah daripada qiyam witir. Qiyam tarawih, sekali dengan witir lah. Itu belah malam. Kalau belah siang, yang membantu menambah taat kita di siang hari, itu peranan daripada sahur, kata ulama. Itulah barakah. Macam mana keberkatan sahur memberikan jalan kepada orang yang berpuasa siang hari dengan lapar dahaga tak makan minum tadi ni, isi dengan waktu-waktu itu dengan contoh baca Quran. Kan? Kata ulama, berkat pada sahur contohlah kan. Kita ni bulan Ramadan, kalau senarai benda-benda sunat lah, banyak lah, puluhan, mungkin ratusan, bahkan mungkin ribuan. Sebab ilmu kita ni tak banyak. Benda-benda yang jadi sunat untuk kita buat secara khusus bulan Ramadan. Kalau syarai katalah 1000 yang duit teh sekali bulan Ramadan ni secara khusus. Senarai teh sekali nombor 1 daripada ribuan. Kalau katakan senarai yang elok-elok, yang baik-baik, yang sunat-sunat bulan Ramadan, nombor 1 teh sekali apa benar? Qiraatul Quran. Baca Quran. Kerana Quran itu diturunkan khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia tu pada malam Al-Qadar. Iaitu Qadar itu bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam Al-Qadar. Al-Qadar maksudnya Al-Karam, mulia, malam mulia. Mulianya Ramadan kerana ada satu malam yang mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam yang mulia itulah dimuliakan dikarenakan Quran turun pada dia. Maka kata ulama, sebaik-baik amal sunat di bulan Ramadan itu tak ada lain-lainkan baca Quran. Itu kalau kita tengok amalan daripada para sahabat sampai kepada ulama-ulama salafus salih, itu tak ada jalan lain. Semua menumpukan perhatian dan masa dia penuh dengan bacaan Quran. Kita biasa baca, biasa dengar, kau tak baca pun. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala 60 kali khatam sepanjang Ramadan. Setiap hari 2 kali khatam. 1 khatam di belah malam, 1 lagi khatam bahagian siang. Imam Malik rahimahullah tu guru dia, habis semua aktiviti lain berhenti. Aktiviti majlis ilmu, aktiviti baca hadis, semua sekali berhenti untuk menumpukan bacaan Al-Quran. Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, dia kalau hari-hari biasa setiap 7 hari sekali khatam. Kalau masuk Ramadan setiap 3 hari sekali khatam. Kalau Ramadan 10 malam terakhir setiap hari sekali khatam. Imam Qatadah. Jadi penumpuan tu banyaklah kisah lagi ulama-ulama tabi'in.
Kalau kita penumpuan kita pada Quran kadar kemampuan kita. Jadi macam mana kita nak dapat satu semangat, satu extra power untuk dapatkan komitmen kita dengan masa kita yang mungkin banyak sibuk gitu gini, untuk dapat tu dibantu dengan apa? Dibantu dengan keberkatan sahur, kata ulama. Itu bukan modal koci. Dan satu yang paling jelas bagi saya, satu yang paling jelas, bahkan itu disebut oleh ulama, bukan saya sebut, tapi bagi saya nampak benda tu jelas bagi kita semua. Apa nama? Barakah daripada sahur. Jadi sebab kita boleh komit istiqamah salat subuh secara berjamaah sepanjang Ramadan. Lepas Ramadan tengok mana pergi jamaah. Ya, kadang ada, kadang tidak lah. Hari jamaah, dia jamaah. Jadi tuan-tuan mudah-mudahan tiap hari lah. Kan? Muka-muka awliya illahi salihin. Kan? Istiqamah dengan jamaah subuh. Itu di antara barakah bagi orang yang jarang-jarang boleh jamaah subuh. On off, barakah sahur dia boleh, kan? Kalau pergi sahur pergi masjid rajin dah, barakah. Jadi bersahur, kalau tak bangkit sahur tak mau, kan? Lajak, kadang-kadang dengan sahur pun tak makan, kan? Itu di antara daripada keberkatan sahur, kata ulama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dah, bahkan dalam satu riwayat Nabi SAW menyebut, siapa-siapa yang berpuasa, bangkitlah bersahur, makan walaupun bisyai'in, satu benda kecil, satu benda yang apa, walaupun air kosong lah. Kalau tak ada air kosong, benar-benar air kosong pun tak lalu, apa yang lalu lah, kan? Kalau air kosong pun tak lalu, tu tanda-tanda 2-3 hari tu padam tu, kan? Kan? Bisyai'in, ndaklah kamu sahur walaupun dengan benda-benda yang kocik, benda yang air lah biasa, kan? Bagi-bagi minum air setengah gelas, itu ya, kan? Cukup dah. Jangan tak sahur, Nabi kata. Apalagi kalau sahur dengan tak sahur. Kalau tak sahur, ya orang Yahudi pun puasa juga, dia tak sahur, kan? Tak sahur macam kita. Boleh kita katakan hampir menyamailah puasa kita ni dengan orang-orang Yahudi. Wal'iyadzubillah. Makruh hukum yang kata ulama. Orang yang tak sahur, maksud dia memilih untuk tidak bersahur. Makruh. Menyamai itu menyerupai puasa orang Yahudi. Tapi kalau terlajak-lajak, tak tahu lah, itu tak makruh lah. Sebab dia tak sengaja, kan? Tapi kita, itu barakah daripada sahur. Bahkan kata ulama, sebahagian ni saya pun baca, barakah daripada sahur lah di antara sebab kenapa mudah seseorang itu bangkit malam untuk melaksanakan qiyam. Tadi kita kata tarawih, kan? Bahkan sahur barakah ni juga bantu seseorang untuk boleh mengisi malam-malamnya daripada tarawih dengan witir, sampailah kau dia lepas dia tidur, bangkit pula malam kan dengan segala macam jenis salat sunat, samping kau ada masalah lagi, dia pun baca Quran sebanyak-banyak. Daripada mana tu? Kata sembilan ulama, daripada barakahnya sahur, katanya. Barakahnya sahur tu boleh kita bangkit malam. Tadi kita cerita semangat baca Quran tu, kan? Mana datang extra power nak baca Quran sebanyak-banyak, kan? Kadang-kadang luar biasa. Saya pernah jumpa ada satu orang biasa macam kita ni, khatam Quran satu bulan Ramadan 7 ke 8 kali khatam. Tak terikut kita dah macam tu, ya, kan? Khatam Quran. Kita ni khatam kadang-kadang, kau berapa kali khatam? 3 kali, kata dia. Anda. Sebenarnya dia khatam tu halaqah tadarus. Masjidnya satu kelompok dia join, suraunya dia join, gitu, kayak orang-orang taman lah. Orang taman dia join. Dia ada jenis kadang grup taman tu, dia tak campur surau masjid. Tahu benda tadi. Ada pula tahu benda kan. Dia ada kat kanan macam tu kan. Tak apalah. Asalkan dia buat benda-benda tu kan. Tadarus. Baik ke rumah 3 kelompok join dah. Dia khatam. Datang 2-3 hari mula, 2-3 hari tengah, sehari yang paling hujung khatam. Dia kata khatam 3 kali. Panjang muncung 3 kali. Padahal ambil lah sekorek-sekorek, kan? Tak apalah, ada ya pahala tapi kita tak dapat khatam lah daripada muka ke muka, kan? Daripada mula Fatihah sampai An-Nas yang terakhir. Tak adalah yang tu. Tapi kita kau boleh kita baca daripada awam habis lah. Ada yang lagi hebat, tanya berapa kali khatam? 10. Lagi panjang muncung kita 10.
Anda kau. Kau tengoklah orang deh, kan. Koyok orang main. Macam mana kaedah tu boleh sampai macam tu? Kan 3 kali qul Allah khatam kan. Sudah. Macam tu pula 3 kali qul Allah yang modal tiap-tiap hari boleh khatam macam tu kan. Berpuluh kali boleh. Modal 3 kali qul Allah. Kan ada hadis sahih. Ustaz, anda tempeleng orang tu. Kan jadi. Jadi 3 kali qul Allah khatam dah dia. Bunyo kan. Kan aku takut orang tua temeleng kita kan. Kita banyak-banyak cakap temeleng. Tapi satu benda tuan-tuan saya nak sentuh sebelum tu lupa lah. Kan, sebelum tu lupa. Kan sekarang ni viral kan. Viral pasal ada orang semayang ditarik kerusi dek budak, terlontang dah jatuh. Yang terbaru saya tak nak sebut lah. Yang terbaru yang viral tu masjid dalam Seremban ni. Kan jauh pun. Tak nak sebut lah kat mana. Yang tarik tu kan budak-budak, orang tua. Tapi dia tak sengaja lah, kan. Pasal ini video yang terbaru lah saya dapat malam tadi. Kan. Malam tadi. Saya pula tahu, saya pun perhatikan macam besok dan tengok masjid ni. Rupa saya memang kuliah masjid tu. Dalam video CCTV tu orang keluar masuk tu saya rasa macam kona orang ni. Ya betul ke belah-belah Seremban ni. Tak nak sebut lah kat mana kan. Jadi dia semayang, saya tak tahulah semayang apa, semayang subuh ke maghrib ke apa-apa. Di bulan Ramadan ni lah rasa. Dia orang tua ni, dia semayang berdiri. Sujud macam biasa, rukuk sujud macam biasa. Cuma bila dia berdiri ni, bila lama sikit dia duduk. Bila lama sikit berdiri, rasa dia duduk tu lepas habis Fatihah kot. Dia tak boleh berdiri lama. Dia lama dia duduk. Salang berapa-apa tu kan dia berdiri balik. Memang macam tu pun dalam mazhab Syafi'i. Bila kita tak daya duduk. Bila duduk atau rasa boleh berdiri, wajib berdiri balik. Kan? Saya memang tengok benda tu elok lah dia buat tu. Betul dah cara dia tu. Orang tua ni cara dia buat tu memang cara orang belajar lah. Kan? Letak kerusi belakang dia. Betul rukuk. Betul sujud. Sujud macam biasa. Ada orang tua pula baru masuk masbuk. Dia nampak orang ni sujud elok, duduk elok. Dia nampak kerusi ni sama aja kesian orang tua ni kerusi dia kek dia siapalah budak letak kerusi ni sikit. Tadi ni budak tarik kerusi. Ni orang tua ni pula dia fikir budak pula letak kerusi situ. Agak lah. Dia ambil kerusi tu dia tarik sikit. Pasal dia nampak orang ni buat elok, rukuk macam biasa, sujud macam biasa. Cuma dia ni kalau tak terdaya berdiri dia duduk. Benda tu dia tak faham. Dia ambil kerusi tu letak tapi elok bila dia berdiri lah, bila berdiri tengah berdiri ni dia tak terdaya, imam baca surah, dia duduk gang kan. Yang orang tua ni saya tak kata apa lah, dia pun tak sengaja kan. Tapi ada 2 benda besar. Yang pertama, hadis menyebut Nabi SAW secara khusus berkaitan dengan budak-budak lah. Kalau orang tua ni dia tak sengaja kan. Kalau budak-budak ni biasa pernah jadi. Yang viral tu baru ni ya viral. Sebelum ni banyak jadi. Cuma orang tak viral pasal kesian ke budak-budak kan. Bukan budak-budak tu roti. Cuma apa lah. Dalam hadis Nabi SAW kata, jannibu masajidakum subyanakum wa majaninakum wa bi'akum wa rafa'a aswatikum. Atau kama qala. Nabi kata, elakkan, jauhi masjid-masjid kamu daripada budak-budak kecil. Budak yang tak memayis lah. Orang gila, menego dan tinggi-tinggi suara. Yang pertama disebut senarai ompek tu budak-budak. Budak-budak yang macam mana? Bukan tak elok buat budak-budak masjid. Kita didik dia untuk solat berjamaah, mengenalkan dia kepada rumah Allah, majlis-majlis ilmu. Tapi kalau elok boleh diatur mudah, boleh dikawal mudah. Tapi kok lesek faham tak? Lesek tu buat lasak ni, lesek. Belah rantau sebut lesek. Kan? Macam dogi dengan bega. Mana tu? Bega teruk lagi. Siapa pun jangan lesek ni. Lesek lah. Ando yo tiang nak dibanjir. Contohlah. Kan? Jadi ni Joni nampak kerusi jalih saya baru-baru ni dalam 2-3 hari lah sebelum puasa ni saya ada kuliah satu masjid. Saya biasa masjid bawa tabung macam masjid lah. Ada tabung biru ni tuan-tuan jangan buat baik tak tahu ya masuklah apa yang betul kan.
Dah ada saya tengok tu jemaah tengok ayo. Siapanya ni? Siap tanya siapanya ni dah. Berbongi dia siapa punya. Masuklah jangan tanya baik-baik bongi je tu kan. Masuk kan apa yang ada. Jadi saya buat tabung. Letak tabung di belakang, saya pun masuk main maghrib. Lepas tu saya dengar tabung saya kena golek-golek. Tuk. Saya kata dibuat bola. Kau mampu kau berterabu duit ni kan. Tak tonang betul semayang daripada mula sampai habis. Itu tak apa, kalau takat berterabu, kau takut dia bawa air angkut masuk dalam kereta. Apa tak tahu, contoh kan. Apa pun tak kena salah lah. Kalau dia ambil tabung tu kan budak-budak. Memang tak tonang saya dah. Lepas tu dongar dia ambil tabung tu dia bawa keluar. Tak dongar lah, tabung tu bergoncang. Sudah, saya terus semayang ni. Budak ni kan kau dah dapat tabung. Dan tu lah. Sepanjang sampai beri salam. Habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tengok tabung. Salam yang kedua tu terus tengok tabung. Ya tabung kan kita punya kutip untuk madrasah kan. Elok dipegang ditonang-tondang apa semua kan. Tak bodak. Satu benda saya tengok. Masa dia angkut tabung-tabung tu saya nak mencari-cari siapa bapak tak dapat-dapat ni. Pasal bapak beda ya. Duduk dalam soft tu. Beda bapak. Dah habis doa apa semua bangkit naik sembahyang sunat. Baru kita perasan. Pasal apa? Budak tu bekerja kat pak. Budak tu ingat apa nak balik kan? Pak sembahyang sunat. Baru tahu. Habis-habis sembahyang sunat ni, saya mula kuliah. Saya start kuliah cakap kan. Dia mula golek-golek balik. Tabung tadi. Apa tengok ya? Saya kata sah apa ni. Tak apa mula ditolan dak apa ni. Boleh dia tengok nak dia main tabung tu. Lari-lari. Lepas tu dia ambil sliding door tu. Dia hantar tang. Kan? Tang apa terkejut dia tu. Tengok ya. Ni saya tak faham apa macam ni. Tak faham saya. Kan? Dia boleh biar tu. Inilah Johnny yang lesek tadi ni. Yang ngangkut kursi orang bawa keluar. Yang nak main duduk terlontang jatuh ni. Ni yang lesek. Jangan dibawa lagi. Kalau Johnny anak yang tak boleh kawal, Nabi khabar macam tu. Nabi tak khabar lah yang boleh kawal, yang tak boleh kawal, yang boleh kawal. Ni tidak. Tapi Nabi sebut general lah. Jangan bawa anak-anak ke masjid. Elaan Nabi khabar. Johnny macam mana tu? Johnny yang tak boleh kawal ni lah. Tunggu dia besar sikit, berakar sikit, baru bawa. Bagus yang macam tu. Sonang dia tu. Kan? Sonang dia tu. Kau duduk di belakang sonyap, ya. Baik dah. Ni kan kau duduk sonyap, ya. Allahu Akbar dah tak ada dah. Kan? Ada Johnny yang lepas semayang, dia tepoi ke depan tu. Imam semayang, dia ngongku waya mikrofon imam ni. Dah sini imam baca Fatihah. Ni anak macam ni, tak boleh lah. Lepas tu pula, dah kacau imam, lepas tu dia kacau pula makmum. Dia lalu daripada ujung tu sampai ujung ni, setiap soft. Saya ada semayang masa tu. Kan? Dia tu dia jalan di tangan sampai jenuh. Ni makmum beri ni. Dia pendek, makmum tinggi. Dia tangannya mana pun dia tu. Kau dapat digonggam Dia bongak itu untung kau gonggam saja kau direntap. Nah yo tuan-tuan. Ni kalau anak macam ni memang ganeh betul ni. Tak boleh bawa. Pun sama apa buat tak tahu. Kan? Ni kita comel ni kau takut digonggam ni. Mikrofon imam dah sengit. Saya memang yakin lah imam terbakar macam tu kan. Dah sengit. Kita ada belakang tu kita nampak dah sengit. Selus-selus sengit balik kau tarik. Mikrofon kan pakai ni tu. Sengit lah. Itu satu. Kan? Nombor dua. Pasal yang kata larangan ditogah daripada syarak budak-budak yang Johnny tak boleh kawal masuk masjid itu satu benda yang kadang-kadang kita nampak kita pun berhujah dengan logik. Logik kita nak bawa anak-anak, logik kita nak biasakan dengan rumah Allah, dengan masjid. Akhirnya bila kita kata kosan daripada tu banyak benda tak elok daripada yang elok, sebahagian yang tak boleh terima. Inilah benda yang saya nak poin apa? Itulah pentingnya ilmu. Kadang-kadang kita rasa benda tu baik. Logik. Agama ni bukan disandarkan pada logik, dia pada dalil.
Sekalipun kita tak hafal dan tak ingat, katakan tak tahu sama sekali dalil, tapi disampai ada orang, wajib bagi kita terima. Bukan kita berhujah dengan hujah yang kosong, asal kita fikir baik, asal benda tu logik bagi kita elok, kita pun guna pakai sebagai hujah. Tak boleh. Akhirnya jadi gaduh dan pecah belah. Jadi tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan ni yang terbaik bagi kita banding Ramadan yang puluh tahun yang kita dah tempuh sebelum-sebelum daripada ni. Dan yang paling penting macam saya sebut awal tadi, ulangkan balik 3 perkara besar. Mudah-mudahan dengan keberkatan dan kemuliaan Ramadan menjadi sebab semua dosa kita terampun di sisi Allah Ta'ala, hatta dosa-dosa besar sekalipun, melainkan dosa syirik yang masih tidak meninggalkan kesyirikan, wal'iyadzu billah. Orang datang masjid insya-Allah tak adalah syirik itu. Dosa macam mana pun terampun dengan sebab kemuliaan Ramadan. Itu satu. Nombor 2, mudah-mudahan segala amal kita sekecil dan sedikit sekelumit mana pun tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil itu jadi besar, yang sedikit itu jadi banyak, yang tak seberapa itu jadi sempurna di sisi Allah dengan sebab keberkatan Ramadan. Dan yang terakhir, mudah-mudahan segala hajat kita, sama ada hajat berkait dengan urusan dunia ataupun urusan agama, urusan akhirat, semuanya Allah Ta'ala mustajabkan bagi kita. Tidak ada satu ketenangan dan kebahagiaan daripada seorang mukmin melainkan 3 benda ni diraup betul-betul pada bulan Ramadan, dan dia akan peroleh. Bila benda ni 3 dapat dia, pastilah ketenangan hidup baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Yang baik daripada Allah, kurang kelemahan saya. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.